Boleh Cikgu guna mic? Boleh. Oke kelas, kita terus kepada topik yang seterusnya, yaitu cara untuk mempraktikkan keuangan yang beretika. Baik kelas, kita ini adalah pengguna. Apa kelas? Kita adalah pengguna. Sebagai pengguna yang bijak, kita perlu tahu benda-benda nih. Yang pertama sekali kita perlu tahu cara menentukan keuangan yang kita miliki. Kalau kita punya duit 100, belilah harga yang bawa 100, oke? Jangan beli yang di atas 100, nanti tidak cukup. Kan? Dan yang kedua, ada mengenal pasti dan membuat anggaran perbelanjaan. Sebelum kamu membeli satu barang itu, kenal pasti dulu berapa harga itu barang, oke? Semak supaya kamu tahu apa yang kamu akan beli semasa kamu membeli nanti. Oke, boleh? Boleh. Yang seterusnya adalah membeli barangan secara tunai, kad debit ataupun kad kredit. Tetapi bagi cikgu tidak galakkan kamu untuk gunakan kredit, sebab nanti kalau kamu menggunakan kredit itu akan menyebabkan kamu tidak tahu uang itu hilang di mana. Oke, kamu guna sejak kredit begitu las kosong. Boleh jadi negatif dan boleh jadi juga kamu akan berhutang. Siapa berhutang? Siapa suka berhutang? Tidak kan? Oke. Jadi kalau kamu ada utang, bayarlah utang kamu. Dan yang keempat, mendisiplinkan diri ketika berbelanja. Oke, disiplinkan diri kamu ketika berbelanja. Belilah mengikut kemampuan. Oke, ukur baju di badan sendiri. Jangan ukur baju di badan orang lain. Nanti tidak muat. Dan yang kelima, tidak terpengaruh dengan jualan murah atau jualan dalam talian. Macam kita kan sekarang ada Shopee, tiba-tiba Shopee begitu kan? Pastikan kalau kamu beli barangan itu, beli barangan yang kamu yang perlukan dan berkualiti yang tinggi lah gitu. Dan yang terakhir, yang keenam, mendokumentasikan perbelanjaan. Apa-apa resit yang kamu dapat daripada perbelanjaan kamu, sama ada kamu membeli barangan ataupun perkhidmatan, simpan. Simpan di mana? Resit simpan di dompet. Oke? Baik, next. Baik, kita sebagai pengguna, kita ada 8 hak mutlak di bawah KPDN HEP. Pertama, mendapatkan keperluan asas. Kedua, mendapatkan keselamatan. Ketiga, mendapatkan maklumat. Lepas itu yang keempat, membuat pilihan. 5, hak untuk bersuara. Yang seterusnya, hak untuk mendapatkan ganti rugi. Seterusnya, hak untuk, dan yang terakhir, hak untuk mendapatkan alam sekitar yang sehat dan selamat. Oke, next. Baik, pentingkah untuk kita menguruskan perbelanjaan? Next, pentingkah untuk kita menguruskan perbelanjaan? Next. Pentingkah next? Penting kan? Memang penting untuk kita menguruskan perbelanjaan. Kenapa? Supaya kalau kita menguruskan perbelanjaan dapat menjamin masa depan. Apabila kamu menguruskan perbelanjaan, kamu menabungkan. Tabung itu kamu boleh guna untuk masa depan kamu, menyambung pelajaran. Seterusnya tidak akan menyebabkan masalah keuangan bagi kamu.
Yang kedua, mengelakkan pembaziran. Pembaziran itu amalan yang baik atau tidak? Kenapa tidak? Siapa suka membazir di sini? Jujur lah, jujur. Waktu cikgu kecil pun cikgu suka membazir. Home. Allah, sayang tuh home. Selain daripada membazir makanan, apa lagi membazir yang tidak boleh? Ya, bazir air. Yes. Dan sebagainya. Dan ketiga, supaya menjadi rujukan perbelanjaan akan datang. Supaya kamu boleh tahu mana satu keperluan, mana satu kehendak. Utamakan keperluan berbanding ke yes, makanan keperluan. Memang itu penting. Dan keempat, mengelakkan diri daripada ditipu. Kamu perlu tahu hak kamu sebagai pengguna supaya kamu tidak ditipu. Suka tak ditipu? Suka tak di ghosting? Tersilap pula jadi. Dan yang kelima, mengurangkan bebanan hutang. Sebab kamu menguruskan perbelanjaan dengan baik, dan apabila kamu menguruskan perbelanjaan dengan baik, kamu tidak akan berhutang. Tetapi kalau kamu tidak pandai menguruskan perbelanjaan dengan baik, akan menyebabkan kesan-kesan macam di sini. Kesan pengurusan perbelanjaan secara tidak beretika. Pertama sekali kita lihat pada diri sendiri. Kalau tidak pandai untuk menguruskan perbelanjaan, itu akan menyebabkan diri sendiri kena masalah keuangan. Tidak cukup duit, tidak dapat membeli. Lepas itu, bebanan hutang yang tidak sepatutnya. Sepatutnya kita tidak payah hutang, tapi oleh sebab sikap boros kita membeli sediaan, las berhutang. Bagus kan tidak sikap begitu? Tidak kan? Jadi apa sebab yang membuat berhutang apa tidak berhutang? Tidak berhutang. Ketiga, disendarai hitam oleh bank. Tidak bolehlah membuat pinjaman nanti kalau kamu sudah besar. Dan yang keempat, muflis akibat tekanan perasaan. Dan ini yang paling penting lah. Kenapa kita perlu berpijak? Takut nanti kan kalau tidak dapat menerima muflis, boleh jadi seorang itu akan melakukan bunuh diri, betul, ataupun mencuri semata-mata untuk dapatkan duit. Seterusnya, apabila sudah berlaku pada diri, kepada keluarga lagi, keluarga kita akan terpaksa berkongsi untuk membayar hutang kita. Ini menyebabkan berlakunya pergaduhan di dalam satu keluarga. Bergaduh-gaduh, bayarlah kau, gitu. Tidak mau aku, gitu. Bolehkah begitu? Kita sebagai anak sepertinya kita membebankan ibu bapak atau tidak? Tidak kan? Sebenarnya kita yang tolong ibu bapak kan? Lepas itu akan berlakunya meningkatkan perbelanjaan yang tidak sepatutnya. Setakat ini boleh paham kan? Yang ini penting, boleh salin juga. Ambil yang penting, ambil ringkas saja. Boleh cikgu teruskan? Seterusnya pada masyarakat kita, masyarakat Malaysia, berlakunya persaingan tidak sehat dalam berbelanja. Persaingan tidak sehat. Nampak jiran beli contoh es baru, aku pun mau begitu. Lepas itu dipanggilnya suami, bang, saya mau begitu. Contoh. Seterusnya, meningkatkan kuasa beli yang tidak wajar. Sepatutnya kalau kuasa beli ini kan dia mencatat kuasa beli yang tidak wajar ini, maksudnya kan masyarakat membeli. Kuasa beli meningkat, tetapi bukan yang sesuatu yang baik, disebabkan oleh sikap boros masyarakat. Sebab mereka tidak
beretika. Dan yang ketiga, melahirkan tabiat masyarakat boros dan membazir. Keempat, meningkatkan pemilihan yang tidak berlesen. Alung ini belum berlakunya alung bertambahlah sebab masalah kawan. Iya, betul Bibi. Terima kasih. Oke, ini pun boleh saling yang penting ya. Contohnya macam persaingan tidak sehat, gitu kan? Dan yang keempat, kepada negara kita lah, negara Malaysia, begitu kan? Meningkatkan inflasi. Siapa tahu apa itu inflasi? Ya, kenaikan harga barang. Dan yang kedua, meningkatkan apa? Meningkatkan barangan import. Kenapa? Sebab keperluan kan banyak permintaan kan, jadi pengeluaran pun kasih tambah lah itu barangan. Oke, jadi banyak itu import. Dan yang ketiga, meningkatkan keberhutangan rakyat kita lah. Berhutang kan, kalau satu orang sudah berhutang, satu orang lagi berhutang, satu orang lagi berhutang. Kalau macam JP berhutang, Masis pun berhutang, Freshie pun berhutang, semua berhutang, ya Jasis pun berhutang, Maxwell pun berhutang. Suka hutang suka lah. Dan yang keempat, meningkatkan pos pelupusan barangan, dibuang ataupun dibazirkan lah. Oke, membazir. Setahap ini boleh paham? Ini mungkin akan masuk dalam exam kamu, exam nanti, exam akhir tahun. Jadi coba kamu ulang kaji lagi lepas ini. Boleh? Boleh cikgu teruskan lagi? Ada apa persoalan? Tiada? Betul lah? Betul paham? Sebelah sini paham? Sini paham? Sini? Sama-sama semua paham? Manchester paham? Arsenal paham? Oke. Sampai sini saja slot cikgu teruskan. Kenapa macam kamu mengantuk nih? Tidak semangat nih? Mau connectivity tak nih? Mau? Tapi cikgu mau tengok, cikgu mau bagi kamu satu regangan dulu lah. Boleh? Supaya kamu udah mengantuk. Oke, berdiri semua, berdiri. Berdiri semua. Kasih regangan tangan tuh, bahu tuh, cari tempat selesa. Kamu suruh duduk menyalin lagi. Oke, kita buat regangan dulu lah supaya oksigen kita tuh sampai di otak. Baru ada feel kita mau buat activity hari ini. Oke, ready? Itu. Cikgu mau kamu buat bentukan 3 kumpulan besar. Maksudnya satu kumpulan tuh dia akan ada 18 orang ahli dalam tuh. Boleh?
Dalam kiraan 10, 10, 9, 8, cepat, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tengah-tengah ini kenapa kosong? 18. Kenapa kosong sini? Kan cikgu cakap satu kumpulan bentukkan 3 kumpulan besar. Cepat. Cepat. Lambat cikgu suruh dibenar satu orang di depan. Takut. Siapa mau? Cukup kan 18? Cukup kan 18? Macam tidak. Cukup kan 18? Jangan. Masuk sini. Cukup kan 18 sini, cepat. Masuk. Oke, masuk kan? Cukup sudah 18? Cukup 18 kah tengah nih? Cukup? Sekarang cikgu mau pucatkan lagi 2. 9 di atas, 9 di bawah. Boleh? Oke. Arahan cikgu senang saja. Kamu akan mendapat soalan untuk aktiviti yang berbeza dan kamu mesti siapkan latihan ataupun aktiviti kita dalam masa 15 menit sahaja. Boleh paham? Dalam masa berapa? 15 menit saja. Cikgu tidak mau tahu macam mana kamu buat. Yang penting 15 menit itu dan kamu akan bentam hasil kerja kamu di depan selama 5 menit saja. Jelas? Oke, setiap kumpulan akan satu wakil untuk ambil bahan kamu di depan. Oke, gerak. Anda diberi uang sebanyak 100 oleh Bapak Anda untuk dibelanjakan selama seminggu. Namun pada minggu disebut Anda perlu membayar program setelah membeli set geometri dengan saya sama berapa jumlah beri satu untuk semua satu dan saudara Anda inginkan di komunitas sekolah. Anda menjalankan kamu selama seminggu menggunakan produk yang dibeli oleh Bapak Anda. Oke, 15 menit kamu bermula sekarang.
Masa tengah berjalan guys. Kamu ada 11 menit lagi ya? Go siswa go. Boleh cikgu go. Seratus itu kami beli dijadikan sehari. Hari pertama itu sama kita kasih. Kalau belum lagi mahal. Sendiri. Kita set ya. Dia akan dijawab sendiri. Ini apa? Beli satu percuma satu. Boleh tak? Boleh juga. Tujuh menit lagi. 7 menit.
Siapa sih? Masa depan. Masa depan. Masa depan. Masa depan. Masa depan. Lima menit lagi. Hari ini malam minggu. Hari Senin itu sebelum baru RM5 lah.
Semua lelaki lah. Tajam-tajam. Saya baca soalan nggak? Oke, habis 15 menit. Ada yang semua sudah siap? Sudah? Oke, jadi cikgu mau kamu duduk di tempat masing-masing sekarang. Duduk tempat masing-masing. Duduk tempat masing-masing. Terlanggar. Oke, kita mau bentang dari mana nih? Dari tengah kah? Dari kiri kah? Dari kanan kah? Dari atas? Atas ke bawah? Bawah ke atas? Oke, sudah duduk? Oke, cikgu minta kamu bertenang dulu. Senyap, tenang, senyap. Bagi dulu anak-anak kamu duduk. Oke. Saya mau bentang duluan. Oke, kita jemput yang di atas sana. Beri tepuk tangan. Kamu jangan. Oke. Kamu kenal? Beritahu soalan kamu dan alasan kenapa kamu buat ini. Halo, salam sejahtera semua. Soalan kami berbunyi, dia punya soalan pengayaan di situasi dia. Anda diberi uang sebanyak Rp100 oleh bapak Anda untuk dibelanjakan selama seminggu. Namun pada minggu tersebut Anda perlu membayar iuran klub persatuan, membeli set geometri, dan pada masa yang sama terdapat jualan murah kek coklat, yaitu beli satu percuma satu yang telah lama Anda inginkan di koperasi sekolah. Rancang perbelanjaan kamu selama seminggu menggunakan peruntukan yang diberi oleh bapak Anda. Next. Oke, hai. Oke, hari ini kami akan membentang. Kami punya perencanaan harian untuk duit sebanyak 100 tuh. Oke, yang pertama kami perlu bayar iuran sebanyak Rp10. Mungkin pada hari pertama itu, mungkin hari Senin. Seterusnya kami akan beli set geometri yang Cikgu Adventus suruh kami beli. Oke. Seterusnya kami akan ada kekan
ada promosi cake. So budak-budak perlu cake. Tidak, maksudnya kita budak-budak, kita mudah tertarik kepada makanan-makanan yang manis. Lagi-lagi cake kan? Oke. Tapi Lagi-lagi kalau kamu yang jual. walaupun begitu, kami hanya perlu beli satu saja lah, cukup sudah. Sebab kita mau jimatkan, biasalah mudah ya, satu cake saja, satu slice saja. Seterusnya. Oke, dengar semua. Oke, selepas ditolak semua, baki untuk beli 3 barang ini tadi 70. Lepas tu untuk beli makanan dan minuman RM5 satu hari. Lepas didarabkan 25. So bagi yang lepas ditolak semua akan masuk tabung untuk sambung belajar. Oke, itu semua. Oke, stay dulu, stay. Jadi grup ni dia memilih semua dia beli kan? Semua dia beli. Jadi kita tengok lagi kumpulan seterusnya. Dia beli semua kan ataupun sebaliknya? Oke, kumpulan depan ni. Hello. Semua bentang. 1 2 Oke. Ada lembar dalam. Oke tadi. Hai, saran kami dapat sama macam yang ada dalam slide. Jadi inilah perbelanjaan kami dalam seminggu selepas dibagi 100 dari kami punya bapak. Yang first RM10 untuk iuran kelab. Lepas tu RM10 untuk set geometri. Mungkin sebelah sana mahal kali kita punya operasi. Operasi sekolah kami murah. Harga student kan. Kami beli di pasar. Lepas tu kek coklat, tetap dapat coklat sana RM5. Kami beli yang sebulan tu Lepas tu buy one free one. Kami beli sekarang sebab sebelumnya harga dia 50. Offer dia sekarang 20. Lepas tu pembelanjaan ini secara kasar dia RM5. Sebenarnya kami bawa makanan dari rumah, minuman, makan. Kalau ada lebih-lebih kami simpan lah. Jadi total semua 65. 100 tolakkan 65 jadi tinggal 35. 35 ni kami letak untuk tabungan mingguan kami. Tabungan ni untuk kalau ada masalah keluarga ke, untuk masa depan, itulah kami punya pembelanjaan. Oke, cuma kamu tengok napas sikit. Kamu tengok perbelanjaan dua orang ni, dua kumpulan ni. Boleh bagi tahu cikgu apa perbezaan dia? Jimat yang di sebelah. Mana satu? Kau B yang jimat. Ini ini B. Oke, wakil volunteer bagi tahu sebab kenapa dia pilih A, kenapa dia pilih B. Oke, Ciki, diri kenapa? Saya pilih yang ini sebab dia masih banyak pagi. Tapi kamu tidak bagi tahu berapa bagi mingguan kamu? 50 tuh. Perempuan ada yang mau bagi tahu mana satu? Wendy tak Wendy? Mana satu mau pilih Wendy? Kita compare dua kumpulan ni. Pilih mana? Pilih lelaki. Tapi dia punya hasil geometri itu harga sultan. Kami beli di pasar. Pasar. Pasar.
satu dan masih ada simpanan untuk dijadikan sebagai tabungan. Tapi yang ini dia nampaklah susunan dia macam mana, dari kita tahu lah, dia lebih teratur, dia pandai budget, dia punya keuangan. Begitu kan. Yang ini macam bagus juga, tapi yang paling penting kita kena nampak macam ni. Boleh faham? Berikan tepukan kepada anda kumpulan. Okey, sekarang cikgu mau kumpulan di depan ni, nombor 1. Siapa wakil membentang? Cikgu mau yang jarang bercakap. Cikgu mau si siapa nama dia? Cikgu mau si Vivi. Okey, Vivi itu geng lah, dua orang. Freshie lah, Freshie. Kemana Bibi? Cepat. Okey, soalan dia. Encik Jaspal Singh berhasrat untuk menyertai plan insurans bagi pendidikan anaknya supaya masa hadapan anaknya lebih terjamin. Namun begitu, dia masih ragu-ragu untuk menyertai plan tersebut kerana perbelanjaan bulannya akan meningkat. Bincangkan tindakan yang akan diambil dengan memberikan justifikasi yang sesuai. Okey, berdasarkan perbincangan bersama kami sehati sejiwa, kami memikirkan bahawa ianya wajar kerana yang pertama, pendidikan itu amatlah penting. Betul tak tidak? Okey, yang kedua, Encik Jaspal juga dia juga perlu menyemak semula perbelanjaan bulanannya sebelum dia mengambil itu plan insurans lah. Okey, yang ketiga, dia wajar kerana Encik Jaspal ni dia mengutamakan keperluan dan bukannya kehendak. Sebab pendidikan itu keperluan kan? Ya. Terima kasih. Okey, terima kasih. Sebabnya adalah si Bibi dia pilih wajar. Itulah sebab dia. Okey, the last group. Mana sampul kamu? Beri tepukan. Hai. Okey. So, soalan pemulihan. Secara berkumpulan hasilkan sampul bajet perbelanjaan secara kreatif, berpandukan pengurusan perbelanjaan dan asingkan modal duit yang diberi secara beretika yang diamalkan dalam kehidupan seharian. So dekat tangan saya ni ada duit. Kami ada buat sampul. First kita buat sampul tabung beli laptop. Biasalah dalam belajar kan. Takkan ada laptop. Nanti tengok orang, weh dia tu pakai laptop. Sejelas. Tapi kita saving awal-awal. Kita kan sekarang form 4. Jadi kita saving awal. Okey, lepas tu kita ada perbelanjaan harian. Kalau tak ada duit ni, tak saving ni, tak ada duit dah nak makan. Lepas tu kita ada tambang bas sekolah. Siapa naik bas? Saya. Jangan hutang dapat cik bas. Nanti pakcik bas tu jumpa saya. Awak apa anak-anak ni? Saya orang jawab Ni tambang bas sekolah. Ada 30 dalam ni. Nak ada 70 alamak. Lepas tu ada sampul surat pendidikan. Ada 40. Ni macam kita nak sambung belajar kan. Kita saving lah awal-awal. Tak adalah beban keluarga. Gitu. Lepas tu duit kecemasan. Okey, duit kecemasan ni kalau kita tiba-tiba sakit ke apa ke, kita dilakan untuk masa depan juga. Kalau kita tak sakit sekarang, tua-tua tu kita sakit tu tak? Betul. Okey. Nak kena tunjuk susah lah, nak tunjuk satu duit tapi kita ada duit lah. Awak ada duit, awak tak ada duit. Okey, kenapa kena ada sampul-sampul macam tu? Sebab korang pernah tak tengok dekat TikTok Shop ke Shopee ke?
ini bukan nak racun. Dia macam ada yang pad yang kita belek-belek tu kan, yang pad bersih tu, dia ada tulis kat situ saving untuk apa, untuk kereta ke apa kan, betul tak? So kalau kita ada benda tu, lagi senang kita nak saving. Contohnya kita tahu target kita tahun ni sekarang kita form 4 kan. Okey, kita dah target dah 2 tahun lagi kita nak sambung belajar. So kita target nak sambung belajar berapa-berapa, so kat situ kita boleh saving. Maksudnya mungkin kalau sebulan tu boleh masukkan 30 ke, betul tak? So saya rasa kalau ada benda tu, kita punya kewangan tu lebih teratur. Okey? Okey, soalan kedua, nyatakan kesan sekiranya penggunaan sampul bajet ini sentiasa dipraktikkan dalam kehidupan harian. Okey, ada 5 kesan yang kami dapat. Pertama, kita dapat merancang perbelanjaan lah macam yang saya cakap tadi. Kalau kita ada sampul-sampul tu, kita dah tahu dah. Okey, dalam sampul ni ada berapa, dalam sampul ni ada berapa kan. Jadi kalau kita nak guna duit tu pun kita macam nak beli makan kan, macam perbelanjaan harian ada RM10. Kita nak beli makan untuk sehari tu, kita dah tahu dah apa je kita boleh dapat dalam RM10 tu. Cuba korang beritahu aku, apa yang boleh dapat? Banyak tu apa? Okey, kalau RM10 mungkin kita beli nasi. Nasi berapa kat kantin? RM3 lah contohnya kan. Lepas tu ada lagi baki RM7. So dalam RM10 tu, kalau kita ada sampul macam tu, senang tak kita nak bajet-bajet, kita beli apa, nasi apa semua kan. Lepas tu yang kedua, kita dapat mendisiplinkan diri. Kita dah tahu, okey, target kita macam tu, so kita tak ada dah nak boros. Kan? Ya ada kek lah RM5, tapi baki dalam tu baru RM7. Air tak beli lagi, nasi tak beli lagi, betul tak? So kita pun macam dah boros ke situ, macam tu. Lepas tu, yang ketiga, kita dapat mengelakkan diri daripada terpengaruh. Okey, terpengaruh macam mana? Tiba-tiba orang datang iklan jual pen magic. Ingat tak kat sekolah dulu kan ada pen magic kan? Kita pula, alamak, bawa RM10 je ni pen magic. Lepas tu mulalah, tak apa dah tak makan hari ni. Boleh ke macam tu? Lepas tu gastrik. Okey. Lepas tu yang keempat, sentiasa bersedia menghadapi kecemasan. Macam yang saya cakap, kita dah sediakan sarung, duit kecemasan. Nampak tak? Nampak tak? Duit ke? Yang terakhir, mengelakkan pembaziran. So, dengan adanya sampul-sampul ni, kita boleh manage duit. Secara ringkas ni, kita boleh manage duit dengan lebih teratur. Tiada boros, tiada pembaziran. Kita pun tak rugi. Okey, itu sahaja daripada kami. Okey, terima kasih grup ketiga. Jadi kalau kita tengok sini, dalam demikian kehendak atau keperluan? Keperluan kan? Jadi percaya tak objektif kita hari ini? Okey, cikgu mau soal satu orang lelaki, satu orang perempuan. Berdasarkan 3 aktiviti ini, apa persamaan aktiviti yang kita buat hari ini? Apa persamaannya? Masih lah. Apa persamaan aktiviti kita hari ini? Cara menguruskan duit. Yes, cara menguruskan duit. Maksudnya, 3 aktiviti ini dia mengajar kita macam mana jadi pengguna yang bijak. Sebelum membeli kita kena buat apa? List. List. Okey, betul. Yang perempuan, ada yang mau jawab slide tu? Bernika? Bernika jawablah. Tidak? Okey, faham kan aktiviti cikgu? Okey, sekian daripada cikgu. Okey, semua faham daripada aktiviti tadi kah? Okey, sekarang cikgu nak uji kamu semua dengan kuis. Okey, semua sudah buka kuis di Telegram kah? Cek. Belum di Telegram. Sebelum kamu jawab tu, cikgu mau bagi arahan dulu. Jangan jawab dulu ya.
semua sudah kah? Belum? Saya. Saya sudah lupa. Berapa orang lagi belum masuk? Kejap ya. Yang sudah jawab tuh berhenti dulu. Tunggu kawan-kawan kamu ya. Oke, sudah kah? Sudah dapat soalan? Oke, sebelum kamu jawab tuh, cikgu mau bagi arahan. Oke, kamu jawab 10 soalan tuh. Kamu jawab siapa yang jawab betul dan siapa jawab yang tercepat dan di atas, dia yang akan dapat hadiah. Oke? Oke, bermula dari sekarang. Masa menjawab 5 menit sahaja ya. Oke, semua sudah kah?
Oke, soalan pertama. Oke, maksud pengurusan perbelanjaan secara beretika yang dapat betul majoriti dia adalah 80%. Nampaknya majoriti dapat betul lah. Yang pertama jawab adalah Vanessa. Vanessa dapat duit. Oke, cikgu bagi ganjaran ya. Ganjaran dia dapat RM1. Satu soalan RM1. Nanti cikgu tanya balik apa guna duit. Itu dah dulu. Soalan kedua yang majoriti dapat betul yaitu jawabannya faktor pengaruh dengan jualan murah yaitu 90% vote. Kau rasa itu betulkah jawaban? Salah. Tolong bagi tahu titik tu. Titik mengaku. Saya. Oke. Berikut merupakan cara pengurusan perbelanjaan secara beretika kecuali yang betulnya adalah terpengaruh dengan jualan murah. Oke. Nampaknya semua paham lah dengan soalan kedua ini sebab majoriti dia banyak yang dapat soalan betul. Oke. Yang ketiga, Yuriza. Ay, dalah titik tu. Oke, kita tengok yang berbelanja apa tu 2% itu. Berbelanja tidak mengikut kemampuan. Siapa yang vote? Oke, nampaknya yang majoriti vote adalah mengelakkan diri daripada membeli barangan yang tidak diperlukan, yaitu 97% vote. Oke, yang di atas ya, cikgu pilih siapa? Titik lagi tadi. Oke, sudah. Siapa nama kau? Oke. Sudah bagi. Mana dia? Oke, soalan ketiga yang dapat majority vote yaitu menjamin masa depan seperti menabung untuk belajar. Oke, jawaban dia adalah iya, bebas diri daripada hutang. Siapa tuh? Oke, dia yang pertama jawab dan dia yang betul. Oke. Soalan seterusnya yang dapat vote majority yaitu 41% mencari maklumat semasa membeli belah. Dia lagi. Lajunya wo. Oke, soalan seterusnya hak-hak pengguna yang vote majority yaitu ada 82%. Titik lagi. Bagi je lah tu. Siapa tu? Bagi je lah. Oke, tak. Oke, cikgu pilih siapa yang di atas tu tadi? Cikgu mau senaraikan tu hak pengguna tu. Ya. Lupa. Bagi satu baru dapat kue. Aku tu.
yang titik itu tadi? Hak pengguna, salah satu. Oke. Soalan seterusnya, kesan perbelanjaan tidak beretika terhadap diri yang mendapat majority vote yaitu 79% menghadapi masalah keuangan. First, ya, siapa? Oke, ya. Oke, bagi dia. Ya, yang di atas, vote yang paling atas. Oke, soalan seterusnya. Yang dapat majority vote ini terhadap keluarga 88%. Dua orang, bagi Zenika lah. Yang dua orang sudah tuh kan. Oke, soalan seterusnya terhadap masyarakat. Oke, yang dapat vote majority yaitu 70%. 70%. Oke, Amiza. Sudah kan? Govi, siapa Govi? Govi ke Govi. Oke, soalan last. Yang dapat majority betul 76% meningkatkan kadar keberhutanan dalam kalangan rakyat. Jessil. Yes. Coba angkat tangan yang dapat majority duit. Bukan yang sedikit. Yang dapat banyak duit tadi. Dibagi-bagi lah tuh. Siapa? Oke, Cikgu nak tanya, apa kegunaan duit itu nanti selepas kita habis belajar? Beli kereta. Berdiri. Tabung. Tabung masa depan. Untuk tabung. Oke, salah satu benda yang bermanfaat. Oke, daripada penilaian ini, oke, cikgu perhatikan banyak yang vote betul. Oke, nampaknya semua paham tentang kuis kita dan perjalanan aktiviti kita pada hari ini. Oke, sekarang cikgu mau rumuskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Nampaknya murid semua paham tentang pengurusan amalan secara beretika. Yaitu kenapa kita perlu mengamalkan hidup secara beretika dengan duit. Apa? Oke. Nampaknya kita perlu menguruskan perbelanjaan secara etika untuk kita mengetahui kemahiran dan pengalaman yang penting dalam menguruskan perbelanjaan. Oke. Kenapa kita mesti dilahirkan untuk menjadi seorang yang berpemahiran dan berpengetahuan? Disebabkan supaya kita boleh menjadi seorang yang bertanggung jawab dan rasional. Apabila kita tahu bertindak secara bertanggung jawab dan rasional, kita dapat tahu menguruskan perbelanjaan kita lah secara sederhana dalam kehidupan seharian. Kita boleh beli keperluan kita seimbang dengan kehendak kita, macam tu. Oke, apabila kita dapat tahu kita buat pengurusan keuangan kita secara beretika, mestilah perasaan rasa bersyukur dan perasaan gembira kita dapat dinikmati lah. Masya-Allah. Oke, itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa pada minggu hadapan.